Assalamualaikum, selamat petang traders FCPO di luar sana. Selamat petang. Semoga beroleh profit yang konsisten dan barakah. Okey, petang ni saya nak share dengan korang mengenai entry dan exit di time frame 5 minit. Based on candle based on open, high, low and close sebatang candlestick di time frame 5 minit. Okey, first sekali sebelum korang entry, yang paling penting korang kena kenal trend. Korang dalam trend menaik ataupun menurun. Macam biasa. Okey, kita tengok chart 5 minit. Tengok on previous day, contoh kita trade 26 hari bulan. Kita tengok keadaan sebelum tu di 25 hari bulan. So dekat sini saya ada marking dengan horizontal line, diagonal line. Kat sini saya tick daripada atas sampai bawah. Saya tarik. Okey, keadaan sekarang adalah menurun. Kalau tarik sampai area sini. Okey. Area sini. Last candle. Okey, macam ni contoh. Okey. Selagi candlestick berada di bawah line biru ni, bawah line diagonal line ni, bermaksud keadaan sekarang adalah dalam keadaan downtrend. So, kita marking dengan horizontal line, area sini, area. Okey. Ni chart 25 hari bulan sampai pukul 6 lebih kurang. Okey, pagi start dengan pagi 26 hari bulan. Tengok, kita zoom sikit market ni. Okey, ni yang saya marking. Okey, ini saya tandakan dengan horizontal line, bermaksud selagi di bawah line ni keadaan adalah downtrend. So untuk pagi 26 hari bulan, dia buka dengan gap down. Sebabnya candle, last candle close dekat 4923. Candle pagi tu 10.30 buka dekat 4910, bermaksud ada gap down. So saya memang set, kalau gap down memang saya akan cari buy, sebab saya punya mindset cakap kalau gap down mesti nak cari atas balik. Mesti nak cari atas untuk cover dia punya gap. Kalau gap yang kecil-kecil lah, contoh macam ni, gap ni kecil lah. So saya set mesti akan naik atas untuk cover gap. So kalau saya punya trading style, kalau ada gap up ataupun gap down, kalau gap down saya akan cari buy. Kalau gap up saya akan cari entry untuk sell. Depend lah, bergantung keadaan juga. Kalau terlalu besar dia punya gap, tunggulah seminit dua dulu sebelum nak masuk. Tunggu satu batang candle siap ataupun tunggu beberapa candle siap kalau nak cari entry. Tapi saya punya mindset memang macam tu. Kalau ada gap mesti nak cover gap. Kalau itu yang bila gap down saya cari entry untuk buy. Bila gap up saya cari entry untuk sell. Okay, untuk sekarang ni saya nak cerita entry dan exit based on 5 minit. Okay, kalau kita tengok marking ni, marking diagonal line ni, ataupun kita boleh cakap trend line ni, keadaan sekarang menurun. So mesti nak cari sell, betul? Okey, disebabkan dia buka gap down, kita cari buy. Tapi jangan lama-lama lah. Kalau nampak dia dah cover area yang gap tu, boleh sama ada boleh hold dengan trailing stop, boleh lock dengan trailing stop, ataupun just TP je dia dekat area yang dah cover gap tu. Okey, ni contoh
Contoh pagi ni 10.30 pagi, dia buka dekat area, dia buka dekat area 4910. Okey, dia buka area 4910. Kemudian dia buat high 4937, dia buat low 4905. Cerita ni mungkin dia buat, dia pergi 49, dia buka 4910, low 4905, kemudian dia naik balik 4937 dan close di 4924. So dekat sini saya nak marking dia punya area closing, area dia punya close Contoh kat sini dia close 4924. So letak 4924 dengan horizontal line. Okey, dapat macam tu. So pagi ni memang saya masuk automatic, saya akan masuk buy kat sini, area 4910 yang opening. Kalau tunggu pun mungkin tunggulah seminit 2 minit, ataupun paling cun kalau time frame 5 minit, entry yang terbaik ialah di minit yang keempat 30 saat, 4 minit 30 saat untuk entry. Okey, contoh sekarang kita entry buy di 4910. Area opening betul-betul 4910, zap tekan market, buy market untuk dapat dia pergi high. Kita tengok dia punya closing last candle previous day, previous candle close dekat 4923. So target kita pun area situ juga. So apa jadi, candle ni close dekat area 4924. Dia close higher than previous candle. So dekat sini korang boleh TP, take profit ataupun exit dengan profit 14 tick ataupun 13 tick. Kalau korang target area 4923, korang dapat 13 tick. Ataupun kalau korang target at least dia pergi high previous candle dekat 4936, korang dapat 26 tick. 4910 entry, close 4936, korang dapat 26 tick. Lebih kurang 500 berapa tu? 500 something lah. Okey. So dia punya petua dia untuk entry by candle ni, by single candle ni, korang tengok area closing dengan area high. Okey. Contoh candle yang sebelum ni, dia punya high 4936. So korang target, kalau dia nak pergi tinggi lagi, dia akan buat lagi tinggi daripada candle yang sebelum. Contoh ni 4936 dia punya high. So candle yang pagi ni, yang baru buka first candle ni, kalau dia nak naik, dia kena pergi atas. Dia kena buat new high dan previous candle. Atau dalam Melayu dia kena buat lebih tinggi daripada candle yang sebelum. So memang dia buat new high, sebab apa? Dia pergi high 4937, previous candle high 4936. Dia buat satu tick higher than previous. So kat sini sama ada korang kalau nak hold korang punya buy position ni, dengan syarat dia punya low ataupun dia punya close candle ni tak boleh close lower than previous candle. Contoh candle ni yang first candle ni, dia punya low 4905. So kalau syarat dia, kalau korang nak hold entry buy ni, candle yang selepas ni tak boleh close lower than 4905. Okay, saya marking kat sini, lower 4905, 4905. Okay. Okay, kalau korang nak hold korang punya position buy ni, syaratnya candle yang selepas ni jangan
close lower than previous. Kalau close lower than previous, maksudnya dia bagi signal price akan jatuh. Sebab kita ternyata terang-terang dalam keadaan downtrend sekarang ni. Sebab apa? Sebab candle masih tak lepas diagonal resistance ni kat sini. Ni diagonal line ni. 4949 ni. Selagi bawah 4949 ni, korang jangan tak payah hold buy lama-lama. Cuma kalau nak scalping, boleh try teknik ni. Okey, sekarang kita balik kepada first candle. Okay, tadi dah masuk buy sebab gap down. Target area closing candle yang semalam. Okey, dapat setakat tu. Kita dapat 4910, kita target 4923 sebab apa? Sebab candle semalam, candle yang sebelum tu close 4923. Kalau yang ada berani sikit, dia target higher. Dia target high candle yang semalam 4936. Okey, kat sini dia pergi 4937. Dia bagi syarat konon nak naik, tapi dia bagi shadow, dia bagi echo. Maksud ada tekanan jualan. Korang nak hold boleh, tapi dengan syarat candle yang baru ni tak boleh close lower than previous candle. Okay, dekat sini terang-terang dia close below, dia close lower. Maksudnya dia buat harga terendah daripada candle yang sebelum. So dia buat low dekat mana? Dia buat low dekat 4900. So kita marking dia punya low, tarik ke bawah 4900. Okey, dapat. Dia punya high 4931. Dia punya low 4900. Dia punya closing. Okey. Marking dia punya lowest dia dekat area sini. Itulah 4948. Dia punya low dekat 4884. Okey, dapat 4884. Jadi, bila dalam keadaan macam ni, korang nak cari sell ataupun nak cari buy, tengok dia punya closing, tengok dia punya lower. Sekarang kita dapat dia punya lower 4884. Dia close 4900. Candle yang baru ni, tengok dia buka dekat 4892. Okey, candle yang ni close 4892. Candle baru buka pun dia buka 4892. Kemudian dia buat new high. Dia buat high 4910. Okey, dekat sini korang nampak tak? Dia close higher. Dia close higher than previous. Okey. 4892. 4892 kat sini. Candle ni candle ni. Close 490, 4892, lowest 4884. Okey, candle ni close 4892. Candle ni dia buat high. Dia buat higher than previous. Okey, kalau korang cepat tangkap benda ni, korang nampak dia punya high kat sini 4902. Okey, 4902. Dia punya lowest 4884. Kemudian candle ni, candle yang baru ni, di time frame 5 minit, candle 10.45 ni, dia buka, dia buat new high. Okey. Nampak tak? Dekat sini dia punya high 4902. Yang ni dia pergi high 4910. So kalau korang nak masuk buy, boleh masuk dengan syarat dia punya cut loss mesti dekat area lowest previous candle. Contoh dekat sini area lowest previous candle 4892. So korang punya cut loss at least 2-3 tick below
this lowest. Contoh sekarang ni low 4884, korang boleh letak dia korang punya cut loss 4880. Okey, 4880. Kita colorkan dengan warna merah. Okey. Kalau korang entry ni apa-apa entry pun, kalau korang buy, dia punya cut loss mesti low dekat area maksima bawah sikit daripada lowest previous candle. Okay, faham tak? Ni candle yang sekarang. Candle yang sebelum tu lowest dia kat mana? Lowest dia punya low dekat mana? Low dia dekat 4884. So kalau korang masuk buy di candle yang ni, korang punya cut loss mesti 2-3 tick bawah low candle yang sebelum. Okay. Contoh sekarang kat sini dia punya high 4902, korang entry 4903. Cut loss korang below 4884. Katalah 4883 korang punya cut loss. Okay, lebih kurang berapa tick? 20 tick. Okey. Bila korang buy, target area mesti yang paling dekat yang ini. High previous candle yang paling dekat. Buy dekat sini. Target yang paling dekat dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Ini yang orang cakap paling realistik lah nak dapat. Dia punya target. Takkan korang nak target atas ni pula kan? Sebab dia punya kalau dia nak break, dia kena break dulu yang paling dekat. Contoh dia kena break yang ni dulu, 4931. Korang buy 4903. Target korang dekat 4931. Stop loss below lowest candle, below previous candle. Okey. Macam mengelirukan saya padam dulu. Okey, sekali. Okey, padam dulu. Cerita dia sekarang ni korang kena perhatikan dia punya open, high, low and close. Based on single candle, dekat mana dia punya high, dekat mana dia punya low, dekat mana dia close, korang kena perhatikan yang tu. Okey, sekali lagi ya. Contoh sekarang ni lowest dekat sini 4884. Okey. Candle ni dia punya high dekat sini 4902. So, apa-apa jadi area sini, kalau dia pergi atas, dia akan naik. Kalau dia pergi bawah lagi, dia akan turun. Okey. Okey. Candle ni dia break, dia close atas daripada previous, dia naik. Kalau korang buy, korang punya cut loss mesti bawah lowest. Okey, contoh sekarang korang buy 4903. Korang punya target yang terdekat yang ini. High previous candle. High yang terdekat yang ini. Kalau dia boleh break yang ni, baru dia akan cari yang ini. Okey, kita tengok yang terdekat yang sebelum lah. So, untuk cerita sekarang ni, kita dah buy 4903. Dia buat high. Yang dia buat new high dekat sini 4945. Okey, dia buat new high 4945. So, kalau korang nak hold korang punya position ni, at least
Dia jangan, candle ni jangan buat lowest daripada sini. Contoh yang ni, candle yang terdekat. Dia punya low 4912. So kalau korang nak pegang position ni, new candle, apa candle-candle yang terbaru selepas ni, tak boleh buat lowest dan tak boleh close lowest than 4912. Korang alihkan setiap ada candle baru, korang ubah dia punya low, dia punya lowest. Contoh sekarang ni, low yang ni, candle ni low 4924. Jadi kalau keadaan ni nak teruskan kenaikan, dia tak boleh close lower than 4924 ni. Okay, contoh dekat sini, dia close 4926. Okay, korang boleh pegang lagi korang punya position sebab dia tak close lower. Dia cuma pergi lower, tapi dia tak close lower, dia tak close bawah 4924. Syarat untuk korang hold apa-apa position. Okay, kalau korang tengah sell, katalah korang sell area sini, kalau korang nak pegang korang punya sell tu, dia tak boleh, new candle tak boleh buat higher than 4945 yang sini. Candle yang tertinggi sekarang ni 4945. Maksudnya tak boleh ada candle baru yang buat high yang baru untuk korang terus pegang korang punya position sell. Okay, contoh sekarang kita dalam keadaan buy. Lowest candle yang terdekat sekarang ni 4924. So keadaan sekarang ni korang, kalau korang nak pegang korang punya buy position ni, new candle, apa-apa candle yang baru tak boleh close lower than 4924. So candle ni dia close 4926. Candle ni dia close 4926, 4930. Candle yang ni dia close 4924. Dah dekat-dekat. Dia main balik area 4924 tu. Candle yang ni dia close 4921. Maknanya korang kena close apa-apa position buy yang korang ada masa ni, sebab dia close lower than previous candle. Contoh, saya sebenarnya penggunaan TradingView ni limited sebab saya jarang guna TradingView ni, sebab saya guna dekat phone. Saya guna Wenhua. So nak lukis-lukis kat sini macam blur, bangang sikit lah. Okay, ni macam mana nak marking ni, tak tahu. Okay, contoh kat sini lah tadi. Okay, bila dah close low, bila ada candle buat new low, dia buat lowest than yang 24 ni. So kat situ korang kena keluar daripada buy position. Carilah entry baru untuk sell. Okay. Untuk sell pula sekarang korang kena perhatikan dua tempat. Satu, highest 4945. Satu lagi, high yang kat sini. Okay. 45 maximum korang punya cut loss kalau korang sell. Maximum cut loss atas 45, minimum cut loss atas 35. Okay, sekarang ni dia buat low, dia close 49, bawah 4924. Korang cari sell. Sell yang paling baik ialah dekat area resistance. So korang dapat resistance dekat 4945 dan 4935. So korang boleh cari area situ untuk sell. Katalah korang sell 4930. Okay, 4930 korang sell. Cut loss yang paling dekat ialah atas 4935 minimum. Cut loss yang paling jauh maksimum atas 4945. So korang entry area 4930. Bila entry 4930, TP terpulang lah. Korang nak TP kat mana kan? Paling dekat korang boleh TP, paling jauh lowest untuk setakat ni ialah dekat 4902. 4884. Okay, dari sini. Ni lowest korang punya target. Kalau yang paling dekat ialah sini lah. Yang paling dekat dengan candle yang sebelum tu.
4930, lowest kat sini 4917 kat sini. Ni. Okey. Point entry kat sini. TP paling dekat sini, TP yang jauh sini lah, yang paling maksimum lowest setakat berapa minit ni. Okey. Berterusan sampailah habis candle, sampai pukul 6 lah korang trade. Korang trade sampai pukul berapa? Saya trade, terus terang cakap, saya tak ada trade. Saya tak ada tunggu depan chart daripada 10.30 sampai pukul 6, tak ada. Sampai 2.30 rehat, masuk balik 3.30, tak. Saya tengok ada entry boleh masuk. Kalau dapat profit, kalau sesi pagi masuk sekali, sesi petang masuk sekali. Sebab saya bukan full time, saya part time trading. So ada profit untuk hari tu sesi pagi. Kalau banyak melebihi, contoh kalau dapat 4 angka, cukup lah untuk hari tu. Siapa nak bagi? Satu hari trading kadang 15 minit dapat 4 angka kan. Siapa nak bagi? Kalau korang meniaga pun, kalau tanya orang meniaga kecil-kecil pun, sehari mana ada dapat 500-600 15 minit meniaga. Kadang tunggu sampai pagi. Kalau yang jual nasi lemak tu, daripada pukul 11 malam buat sambal, masak nasi sampai pagi, sampai lepas subuh, pacak meja meniaga, sampailah pukul 11 pagi kadang baru habis. Kadang boleh 200-300, kadang boleh 200. So kalau korang trade ni, kalau dapat satu sesi korang boleh dapat 500-600, alhamdulillah, cukup lah. Kemudian cari sesi petang pula. Ataupun kalau yang memang dah cukup 300 hari, ataupun yang target kecil-kecil, yang modal kecil-kecil ni, contoh yang trade modal intraday, kalau dapat sehari 200-300 pun cukup lah. Kalau sekarang satu lot 7,000, intra 3,500. Kalau korang dapat 300, dah dekat 10% untung. So sehari 10%. Kalau letak ASB pun korang dapat setahun baru dapat 5-6%. Tapi tak elok lah dibandingkan dengan ASB, sebab ASB tak ada risiko. Contoh yang ni sekarang kita buat ni, sekarang zero sum game. Kalau ada yang loss, mesti ada yang menang, mesti ada yang profit. Kalau yang loss tu, ada sebelah sana tengah profit. Kalau korang loss 500, ada sebelah sana orang tengah profit 500. Okay, berbalik kepada chart kita sekarang. Kunci dia sekarang, dia punya open, high, low, close. Kalau candle, new candle, close higher than previous, korang boleh cari buy. Kalau new candle, close lower than previous, korang boleh cari sell. Okay, setakat itu dulu perkongsian untuk hari ini. Apa-apa korang boleh komen dekat ruangan komen. Apa yang ada yang nak komen saya punya penyampaian ke, nak komen apa-apa, komen lah. Korang boleh bagi komen yang membina. Satu lagi, kalau korang nak belajar trading, saya ada letak link e-book combo trade, berani trade daripada Syafi Bustan. Korang boleh klik link, korang boleh beli kat situ. Dekat situ ada cerita pasal trading lah. Korang boleh tengok, korang boleh belajar. Dekat situ ada kongsi juga indikator yang diorang guna untuk trade. So boleh dapatkan dekat link dekat bahagian description. Okey, selamat berdagang, selamat beroleh keuntungan dan konsisten, insya-Allah. Assalamualaikum.